Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar rakan-rakan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan dan puan-puan semuanya. Pertamanya kita buka sesi kita pada tengah hari ini dengan ummul kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Selamat datang saya ucapkan kepada semua. Jadi alhamdulillah, saya ucapkan selamat datang kepada sesi 30 minit bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita akan bersama dalam sesi kita meneroka, ataupun mungkin lebih tepat saya guna perkataan kita bedah buku lah kot. Kita bedah kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum, yang mana kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum ini adalah kitab yang dituliskan oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, yang mana sekadar perkongsian awal, Al-Mubarakfuri kalau kita cari ada dua orang, sebagaimana ramai ulama yang kita sangka satu orang, tapi rupanya ada dua orang yang berbeza. Antaranya Ghazali. Kalau kita search Ghazali, kita kena bezakan Ghazali Muhammad Ghazali ke ataupun Imam Ahmad Al-Ghazali. Jadi kalau nama Al-Mubarakfuri itu sendiri, tuan-tuan dan puan-puan, sekadar perkongsian ringkas, nama Al-Mubarakfuri sendiri ada dua. Seorang penulis, seorang adalah orang dalam bidang hadis, seorang lagi penulis kitab sirah yang kita sedang bersama-sama kita nak ambil manfaat daripada kitab yang ditulis olehnya. Apapun, saya kira alhamdulillah hari ini kita dah dimudahkan dengan PTS antara salah satu publisher, salah satu terbitan yang memudahkan kita, terutamanya orang awam, alhamdulillah, untuk kita mendapatkan kitab-kitab sirah. Saya kira ini satu usaha yang sangat baik, yang kita perlu raih, yang kita perlu manfaatkan, yang kita perlu hargai, kita perlu raikan. Kerana apa? Kerana ini antara buku penting yang perlu kita dapatkan, iaitulah kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum, yang mana saya kira ini antara kitab sirah yang disusun dengan sangat kemas, dengan sangat terperinci, kronologi dengan Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri itu sendiri adalah orang yang sangat berhati-hati, sangat detail, sangat terperinci ketika mana dia nak mengambil apa yang kita sebut sebagai riwayat. Kerana disiplin ilmu sirah dia berbeza, yang mana ilmu sirah ni penulisan berkenaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, dia apa yang kita sebut sebagai ada kedekatan dengan disiplin ilmu sejarah, yang mana berbeza dengan disiplin ilmu hadis, yang mana ilmu hadis ini dia ada disiplin-disiplin yang sangat ketat. Tetapi disiplin ilmu sirah dia tidak ada satu disiplin yang ketat seperti mana, sebagai contoh, ilmu hadis dan juga ilmu Al-Quran. Kerana itulah tuan-tuan dan puan-puan, sekadar ringkas, saya sekadar berkongsi secara ringkas saja sejarah pembukuan ataupun sejarah disiplin ilmu sirah. Pada awalnya, pada hakikatnya, ilmu sirah ini sekadar satu disiplin ilmu yang pada asalnya sekadar menjadi satu disiplin yang dikompil-kompil. Maksudnya adalah dia ditepek, dilekatkan bersama. Contoh, kalau orang nak kenal Nabi, dia kena melalui hadis. Orang nak kenal Nabi, dia kena melalui Al-Quran. Kerana itulah saya secara peribadi, rakan-rakan yang dirahmati Allah SWT sekalian, saya secara peribadi saya mempunyai definisi yang tersendiri kepada apa yang disebut sebagai sirah. Kerana itu, bila mana menyebut sirah, saya sekadar mengkhususkan sirah hanya kepada Nabi SAW. Yang mana kalau cerita tentang para sahabat pula, saya kira itu kita sebut sebagai sejarah ataupun tarikh Khulafa Ar-Rashidin ke dan seumpamanya. Kerana antara definisi yang saya belajar dengan guru saya, antara definisi sirah itu sendiri, sirah bukan sekadar cerita berkenaan perjalanan Nabi SAW. Sirah juga adalah perjalanan pentafsiran Al-Quran. Kerana itu saya sekadar mengkhususkan sirah hanya kepada Nabi SAW. Baik, pada pagi ini alhamdulillah kita nak tengok sikit cerita apa yang terkandung di dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum, yang mana antara perkara yang saya sangat seronok melihat perkembangan pada hari ini adalah
semakin ramai yang bukan sekadar menyatakan rasa cinta kepada Nabi SAW, tapi yang lebih besar daripada itu adalah semakin ramai yang berusaha dengan bersungguh-sungguh membuktikan kecintaan Nabi, antaranya dengan jalan mereka menambahkan pengetahuan, menambahkan maklumat berkenaan kehidupan Nabi SAW. Tapi lebih besar daripada itu yang saya dapati adalah ramai daripada kalangan kita yang sudah yang saya lihat sudah berusaha untuk bukan sekadar ada pengetahuan, tapi lebih besar daripada itu berusaha untuk slow-slow, sedikit demi sedikit mencontohi apa yang ditinggalkan Nabi SAW. Kerana saya kira perkara yang lebih besar daripada kita saya tidak kata salah untuk kita berselawat, tidak, tapi saya kira perkara yang lebih besar daripada kita menambahkan maklumat berkenaan Nabi SAW adalah kita berusaha mencontohi apa yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Kerana saya teringat satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, yang mana ketika mana ditanyakan kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bagaimanakah akhlak Nabi, maka jawab Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhul Quran, akhlak Nabi adalah Al-Quran. Maka ketika mana kita berusaha menambahkan pengetahuan kita dan kita baca kitab sirah, saya kira perkara lebih besar pada itu adalah kita semakin lama, semakin hari kita semakin dekat dengan Al-Quran. Kerana itulah peninggalan Nabi SAW. Jadi baik, kita tak ada banyak masa, kita ada 30 minit sahaja. Jadi untuk hari ini saya akan kalau dalam kitab Rohi Al-Maktum, mungkin ada rakan-rakan yang ada kitabnya, mungkin ada yang tidak ada, tidak mengapa. Pada hari ini fokus saya adalah saya sekadar nak menghuraikan ataupun saya sekadar nak berkongsi sebab saya dalam tempoh 5 hari, yang sangat singkat, saya telah pecahkan apa yang saya disebut sebagai perkongsian ataupun bedah lah kot ya. Sesi ni kita elaborate sesi ini kepada 5 bahagian. Ialah sebab hari Isnin sampai hari Jumaat ada 5 hari. So pada bahagian yang pertama, saya akan fokus kepada apa yang disebut sebagai pra-kenabian. Yang mana saya kira ini antara bahagian yang kita sering terlepas pandang. Bukan saya kata kita ambil remeh, tidak. Tetapi kita lebih ada kecenderungan yang lebih tinggi untuk fokus kepada apa yang berlaku selepas Nabi SAW ditabalkan menjadi Rasul. Kita kadang-kadang kita go through, kita baca apa yang Nabi go through sebelum Nabi menjadi Rasul, sebelum Nabi menjadi Nabi. Tetapi kita go through yang sekali lalu, yang mana saya kira ini antara perkara yang sangat rugi. Kerana apa? Kerana bila kita go through laju, bila kita nak cepat sangat nak sampai kepada Nabi 40 tahun, saya kira itu yang terkadang kita tidak dapat menjiwai betapa petabalan Nabi SAW bukanlah petabalan yang kita sebut sebagai kebetulan. Bukanlah petabalan yang kita katakan macam dah memang daripada awal dipilih, nak buat macam mana. Tapi kalau kita renung apa yang Nabi go through bermula daripada Nabi lahir, yang mana kita dapati bila Nabi lahir, Nabi lahir tidak ada, kalau macam kita barangkali kita ada ibu dan ayah, kan. Nabi lahir seolah-olah tiada tempat pergantungan. Mula hidup dengan mak, tiba-tiba umur 6 tahun emak pula tiada. Kemudian hidup dengan datuk pula tak ada. Kalau kita tengok realiti hari ni, kan, kalau kita ada kawan kita yang macam ni, apa agaknya kita akan cakap kepada kawan kita yang hidup dengan orang ni mati, hidup dengan orang ni mati. Jadi saya bila saya banyak berhenti lama dekat cerita pra-kenabian ni, saya sebenarnya banyak tersentuh. Saya banyak sebab bayangkan apa psikologi, apakah emosi Nabi pada ketika itu dengan orang Arab pada ketika itu. Mereka lebih kurang macam orang kita je sebenarnya. Mulut mereka boleh tahan lancang juga sebenarnya. Tapi itu bukanlah fokus saya. Fokus saya adalah pada bahagian yang pertama, pada hari Isnin ni kita akan fokus kepada apa yang disebut sebagai pra-kenabian. Yang mana pada pra-kenabian ni ada beberapa bab dalam kitab Rohi Al-Maktum. Yang mana antara fokus yang kita nak pergi adalah first, kita nak tengok kenapa dipilih bangsa Arab. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita nak melihat sedikitlah berkenaan keturunan dan keluarga Nabi SAW. Dan yang ketiga adalah kita nak melihat sendiri kelahiran dan 40 tahun Nabi SAW sebelum menjadi seorang Nabi dan Rasul. Maka untuk yang pertamanya, kita akan pergi kepada bangsa Arab terlebih dahulu. Yang mana dalam kitab Rohi Al-Maktum ini menarik, sekira sangat menarik. Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, dia ada menghuraikan berkenaan sebab sebab kadang-kadang bila kita nak melihat sesuatu, kita akan banyak bertanya, kenapa ya agak-agak dia pilih bangsa ni? Sebagai contoh, kenapa tak pilih bangsa Melayu? Kenapa tak pilih bangsa Rom ke, bangsa Parsi ke, ataupun mana-mana bangsa yang lain?
Dan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri ada menjelaskan berkenaan kenapa dipilih bangsa Arab. Yang mana antara perkara yang disebutkan oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri adalah, itulah yang pertama, iaitulah bangsa Arab ni antara ciri-ciri mereka adalah mereka ini jauh daripada kemajuan. Kalau kita duk fikir logik kan, alamak, kalau duk jauh daripada kemajuan ni, bukankah nanti pemikiran jumud, pemikiran tertutup dan seumpamanya. Tapi nanti saya kira antara perkara yang menarik adalah Syekh Safiur Rahman, dia memberikan satu analogi yang sangat cantik. Itulah kata Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, bangsa Arab pada ketika itu seperti satu bahan mentah yang belum pernah disentuh oleh mana-mana orang. So bila seperti bahan mentah, mereka ini mudah untuk dibentuk berbanding dengan bangsa Rom, berbanding dengan bangsa Parsi, yang mana bangsa Parsi mereka ini apa yang kita sebut sebagai mereka dibuai dengan kekayaan. Maksudnya adalah, sebab tu kita tengok ketika mana Nabi SAW berhadapan dengan golongan-golongan kayangan, kan? Nabi bertemu dengan orang-orang kaya ketika mana nak berdakwah dengan orang kaya. Kita dapati sangat susah Nabi nak berdakwah kepada mereka. Ada banyak sangat alasan. Antaranya kalau kita lihat dalam surah Al-Masad, Allah SWT berfirman tentang kenapa dicelanya Abu Lahab. Iaitulah antara ciri-ciri, antara sebab kenapa dicela Abu Lahab adalah kerana dia merasakan harta yang dia ada dah cukup. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Harta yang dia ada dah cukup, keturunan dia ada pun dah cukup. Buat apa lagi agama? Tak perlu dah agama ni. Agama tak perlu. Cukup aku dah ada semua benda, kan? Aku tak perlu Tuhan dah. Begitu. Maka menggambarkan tentang kenapa tidak dipilih bangsa Arab. Kerana kalau bangsa Arab pula, bangsa Parsi. Sebab bangsa Parsi pada ketika itu mereka dibuai dengan kekayaan. Maka mereka seolah-olah jika nak start, ini uraian Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, jika mereka nak bermula di situ, dia ada cabaran yang besar. Sebab mereka ini kebanyakannya adalah mereka dibuai dengan kekayaan. Sedangkan di Romawi pula, kan, ataupun kita sebut sebagai, kalau Greek lah, tamadun Rom. Saya baca juga, saya mengkaji juga tentang tamadun Rom. Yang mana tamadun Rom ni asasnya mereka ini dibuai dengan banyak falsafah yang merosakkan, sangat-sangat rosak. Pelik-pelik falsafah mereka. So jadi bila mereka tengok apa yang jadi bila mana diutuskan Nabi Isa AS. Nabi Isa AS diutuskan kepada bangsa yang dihimpit oleh dua tamadun gergasi pada ketika itu, iaitu tamadun Romawi dan tamadun Parsi. Dan pada ketika itu pengutusan Nabi Isa AS sangat dekat dengan tamadun Romawi. Dan kita lihat apa yang jadi. Kita tengok apa yang jadi kepada agama Kristian. Maka itu antara huraian Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri tentang kenapa pemilihan bangsa Arab. Dan ada beberapa perkara yang saya kira sangat menarik, yang mana Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dia mendatangkan kelebihan-kelebihan yang ada pada bangsa Arab. Kerana itu menarik ketika mana kalau kita lihat satu hadis Nabi sebut, innama bu'ithu liutammi makarimal akhlaq, iaitulah diutuskan aku ini untuk menyempurnakan akhlak. Maksudnya adalah bangsa Arab ni mereka dah ada satu akhlak yang baik dah. Cumanya akhlak mereka ni ada lompong yang perlu disempurnakan, perlu dicantikkan, perlu diperindahkan. Dan itulah tujuan pengutusan Nabi SAW. Mana antara akhlak bangsa Arab ni antaranya adalah mereka ini sangat memuliakan tetamu. Dan saya sangat bersetuju dengan poin Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Sebab saya pernah pergi ke Mesir. Bila mana saya pergi ke Mesir, saya melawat dengan salah seorang syekh. Bila saya sampai kat tempat syekh tu, ya Allah, dia raikan saya dengan kawan saya ada 3 orang je. Macam nak buat kenduri kahwin. Macam, ya Allah, macam mana nak makan ni? Maksudnya adalah kami datang pada ketika itu pukul 12.30 malam. Bukan 12.30 malam, lebih kurang 10 ke 11 macam tu. Sekarang singgah sebab kami nak balik dah Malaysia pada ketika itu. Tapi nak cerita, Masya Allah, bagaimana mereka meraihkan tetamu. Mereka sangat memuliakan tetamu. Begitulah, itu sedikit tentang bangsa Arab. Dan kemudian kita akan melihat dalam kitab terbitan BTS ini, iaitu kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum, yang mana Syekh Safiur Rahman telah menyusun berkenaan sedikit tentang bangsa Arab, iaitu antaranya keturunan dan kemudian keluarga Nabi SAW. Dan saya kira apa yang telah dilakukan oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri sangat-sangat menepati seperti apa yang telah pun digariskan oleh Buya Hamka dalam bukunya Negara Islam. Kalau kita baca buku Negara Islam tulisan Buya Hamka ada menyebut tentang bagaimana boleh terbentuk satu negara Islam, bagaimana boleh terbentuk sebuah negara. Iaitulah pada awalnya bermula dengan individu 2 orang bertemu, kan, start dengan individu. Kemudian individu ni mereka mencari satu tempat. Sebab tu dalam kitab ni antara bab awalnya adalah dimulakan dengan geografi, kedudukan geografi
Arab itu sendiri, semenanjung Arab. Arab kat mana? Tempatnya di antara tempatnya sangat terpencil, tak ada kemajuan, tak ada siapa pun fikir nak pergi situ lah. Rom, Parsi memang tak terfikir nak pergi situ. Sebab apa? Sebab tak ada apa, kosong kontang. Buat apa nak pergi situ, rugi. Begitu. So Syekh Safiur Rahman dia menyusun seperti apa yang pada pandangan saya, seperti apa yang disebutkan oleh Buya Hamka dalam bukunya, yang mana start dengan bila dah ada dua orang bertemu, dan kemudian dah akan pergi ke satu tempat, ada geografi. Dan kemudian bila ada geografi, dah duduk tempat, kemudian akan decide. Bila dah ada tempat, maka akan membentuk komuniti. Bila bentuk komuniti, akhirnya kemudian akan decide siapa yang akan jadi pemimpin, siapa yang akan jadi AJK, JKK dan seumpamanya. Maka Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri telah menyusun mula dengan bangsa Arab, kemudian geografi, kemudian cerita tentang pemerintahan, ada Raja Yaman, ada Raja Hira, dan ada Raja Syam dan seumpamanya. Dan kemudian pergi kepada agama. Maksudnya agama ini menggambarkan budaya, cara kepercayaan, bagaimana cara mereka hidup. Dan kemudian selanjutnya pergi kepada Allah Muhammad, gambaran-gambaran kehidupan. Maksudnya adalah apa yang orang Arab buat, bagaimana sosial mereka, dan apa ekonomi mereka, dan aspek moral dan akhlak mereka bagaimana. Dan kemudian barulah pergi kepada cerita keturunan dan keluarga Nabi SAW. Menariknya, sangat menarik. Saya kira Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dia sangat memahami flow sirah dengan baik. Kerana kalau kita melihat dalam Al-Quran, Allah SWT menyebut, dalam Quran kita barangkali kita pernah dengar kalimah uswah, dan barangkali kita juga pernah dengar kalimah qudwah, kan? Yang mana dalam Al-Quran ada 3 kali disebut kalimah uswah, iaitu yang pertama dalam suratul Ahzab ayat 21, kemudian dalam suratul Mumtahanah ayat 4 dengan ayat 6. Itu kalimah uswah. Dan kemudian ada kalimah qudwah disebut sekali saja pada suratul An'am ayat ke-90. Yang mana kita nanti saya akan bantu apa beza antara dua ni. Tapi terlebih dahulu saya nak kita melihat kalimah uswah ni, biasanya kalimah uswah ni dia merujuk kepada siapa? Dia dinisbahkan kepada siapa? Maka dalam Al-Quran ada 3 kali tempat. Yang mana suratul Ahzab refer kepada Nabi SAW, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Itu refer kepada Nabi SAW. Kemudian dua tempat berbaki refer kepada siapa? Refer kepada Nabi Ibrahim AS, surah Mumtahanah ayat 4 dengan surah Mumtahanah ayat 6. Yang mana kita dapati seolah nampak dia punya flow. Yang mana berdasarkan kepada kalimah uswah ni, kita kena tahu susur galur Nabi SAW. Yang mana susur galur Nabi SAW akhirnya mempertemukan kita dengan bapa tauhid. Siapakah bapa tauhid? Siapakah disebut sebagai satu saya ingat terms tu, tapi terms tu refer kepada mono apa tak ingat lah, monotheism kot tak silap saya lupa lah. Dia satu terms dalam kita sebut sebagai Allahumma salli ala Muhammad, Allah dalam teologi, dalam teologi, maksudnya dalam bidang pengajian tentang agama, ada satu terms yang mana Nabi Ibrahim disebut sebagai bapa kepada segala agama besar lah hari ni. Yang mana daripada Nabi Ibrahim akhirnya lahir Nabi Yaqub AS. Nabi Yaqub AS ni digelar sebagai Bani Israel. Daripada Bani Israel hari ini ada agama Yahudi, kan? Ada agama, dan kemudian daripada Bani Israel juga ada agama Nasrani. Dan kemudian daripada Nabi Ibrahim kemudiannya ada keturunan Nabi Ismail. Keturunan Nabi Ismail ni akhirnya sampai kepada Nabi SAW yang ada agama Islam. Jadi kita dapati bahawasanya penting berdasarkan kepada Al-Quran yang saya bacakan sebentar tadi daripada suratul Ahzab dan juga suratul Mumtahanah, penting untuk kita tahu Nabi SAW datang daripada keturunan siapa. Dan kita pun hari ni kalau kita nak dengar seseorang bercakap, kan, contoh macam kita nak dengar seorang cakap, kita antara perkara yang kita nak tahu adalah apa background dia. Dia datang daripada keturunan mana? Adakah keturunan dia keturunan yang baik ataupun tidak? Sebab benda itu penting. Benda itu akan menyebabkan seseorang itu mampu menerima dengan baik apa yang seseorang itu sampaikan. Dan terbukti kita dapati bahawasanya Nabi SAW datang pada keturunan yang baik-baik. Datang daripada keturunan yang mulia. Keturunan pula, kan? Datang pada keturunan yang mulia. Keturunan yang ada satu kedudukan yang tertinggi. Yang mana dikatakan Allahumma salli ala Muhammad, keturunan Nabi SAW, iaitulah tak silap saya, nanti kalau saya salah boleh betulkan, iaitulah Hisham. Hisham ni iaitulah moyang Nabi SAW. Hisham ni adalah salah seorang figur yang besar dalam keturunan Quraisy. Yang mana apakah jasa besar Hisham ni?
Hisham ni, saya baca dalam kitab Rahi Al-Makhtum juga, Hisham ni dikatakan sebagai orang yang menyebabkan kota Mekah pada ketika itu menjadi sebagai salah satu tempat persinggahan perdagangan. Tahukah rakan-rakan yang dirahmati Allah SWT sekalian, rakan-rakan atau perempuan semua, sebelum Mekah menjadi antara tempat persinggahan perdagangan yang penting pada ketika itu, pada awalnya yang menjadi tempat persinggahan perdagangan adalah Yaman. Tetapi kalau kita baca sirah pun ada sebut, dan kalau kita baca dalam surah-surah Sabah pun ada menyebut tentang negara Iram, kan? Allah bukan negara Iram, laqad kana li sab'in fi maskanihim ayat, negara Sabah. Negara Sabah ni berada kat Yaman. Yang mana negara Sabah ni pernah mengalami banjir. Bila mengalami banjir yang sangat besar. So bila mengalami banjir, mereka tak boleh nak comeback, bangkit kembali menjadi pelabuhan seperti mana mereka dahulu. So pada ketika itu Hisham, iaitulah moyang Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia nampak ini sebagai satu peluang untuk aku majukan kota Mekah ni supaya menjadi tempat persinggahan. Sebab tu kalau kita baca dalam surah Quraisy, li ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-sayf, yang mana kalau kita baca dalam kitab-kitab sirah pun ada menyebut tentang bangsa Arab ni, pada musim sejuk mereka ke mana, pada musim panas mereka ke mana. Yang mana sebenarnya itu bukan sekadar menggambarkan tentang orang Quraisy, tetapi itu menggambarkan perjalanan dagang pada ketika itu. Kan kita kan saya ada baca satu buku ni namanya The Silk Roads, satu buku yang ialah buku tentang jalan sutera emas tu kan. Cuma nak ceritanya, kota Mekah ni pernah menjadi satu laluan perdagangan yang sangat penting dan menjadi tempat persinggahan pedagang yang penting asbab daripada kebijaksanaan Hisham, iaitulah moyang Nabi SAW itu sendiri. Maka daripada itu menggambarkan betapa Nabi SAW dilahirkan dalam keturunan yang mulia, dalam keturunan yang ada satu jasa yang besar, ada satu kita sebut sebagai kedudukan yang tersendiri, berdasarkan kepada apa yang dilakukan oleh moyangnya, apa yang dilakukan oleh Abdul Muttalib itu sendiri. Kalau baca nanti boleh baca dalam kitab Rahi Al-Makhtum, juga ada menyebut tentang pentingnya apa yang kita sebut sebagai pentingnya Abdul Muttalib itu sendiri. Yang mana pada ketika itu Abdul Muttalib dia telah menemui, sebab telaga Zamzam pada ketika itu hilang. Dia bukan hilang, dia kering. Yang mana kemudiannya Abdul Muttalib ini dia menemui kembali telaga yang hilang tersebut. Maka disebabkan ada yang telaga, maka kota Mekah menjadi subur kembali. Yang akhirnya kembali menjadi apa yang disebut sebagai tempat persinggahan. Yang mana kota Mekah juga selain daripada menjadi tempat persinggahan pedagang yang penting, kota Mekah juga disebut menjadi antara tempat persinggahan agama. Macam pada ketika itu seluruh bangsa Arab daripada seluruh Semenanjung Hijaz ni, mereka akan singgah dekat kota Mekah untuk buat apa? Untuk mereka nak beribadah. Sebab kat situ kononnya tempat, pada ketika itu bukan kononnya, memang pada ketika itu kota Mekah adalah tempat yang mana kita kata apa ya, kat situlah berkumpul ramai ulama-ulama besar, yang mana pada ketika dekat situ ada apa yang disebut sebagai ada berhala yang utama pada ketika itu. So berlakunya bentuk penyembahan berhala pada ketika itu, orang kena singgah situ. Dekat situ juga ada jual berhala dan seumpamanya. Jadi antara tempat penting pada ketika itu. Baik, itu cerita tentang keturunan dan keluarga Nabi SAW. Dan kemudian kita nak tengok yang mana dalam kitab Rahi Al-Makhtum ada juga disebut tentang kelahiran Nabi SAW. Ada cerita berkenaan kelahiran Nabi, apa yang berlaku sebelum kelahiran Nabi, cerita tentang Abdullah. Ini menarik, cerita tentang Abdullah, yang mana Abdullah hampir dikorbankan kan sebelum daripada kelahiran Nabi. Ada satu cerita yang saya kira sangat besar, yang mana Nabi SAW ada sebut dalam kitab ni, aku ini hampir-hampir menjadi korban, menjadi anak kepada dua orang korban. Iaitulah korban yang pertama adalah Nabi Ismail AS, dan kemudian korban yang kedua adalah ayahnya sendiri, Abdullah. Ada ceritanya tentang pada ketika itu Abdullah ni dia tak dapat anak. Maka dia telah bernazar, kalau dia dapat sekian-sekian anak, jumlah sekian-sekian, maka dia akan pilih untuk korbankan salah satu, kan? Akan pilih untuk korbankan salah satu kepada ni lah, kepada berhala pada ketika itu. Maka bila mana nak korban tu, adalah ceritanya panjang, boleh baca sendiri, tapi saya cuba pendekkan cerita. Maka ketika nak dikorbankan tersebut, maka pada ketika itu adalah daripada adik-beradik Abdullah ni, ayah kepada Nabi SAW, mereka rasa berat. Maka mereka pujuk-pujuk, mereka kata tak ada cara lain ke untuk kita melunaskan nazarmu wahai ayah. Maka akhirnya ayah Nabi SAW, datuk Nabi Abdul Muttalib pergi ke kota Madinah. Buat apa?
berjumpa dengan salah seorang pendeta pada ketika itu, maka tanya macam mana, dan dia cadangkan untuk cabut undi. Cabut undi. Selagi mana kalau kena dekat nama Abdullah, tambah 100. Tambah 100 ke 10 ya. Tapi antara dua jumlah tu lah. 10 ekor silap, bukan 100, 10 ekor. Yang mana akhirnya mencecah kepada jumlah 100 ekor. 100 ekor unta. Selagi mana kena pada Abdullah, tambah 10 ekor. Kena pada Abdullah, tambah 10 ekor. Yang akhirnya mencapai kepada jumlah 100 ekor. Maka itu cerita lah. Itu antara cerita sebelum kelahiran Nabi SAW. Dan kemudian ada cerita tentang disebut sebagai tahun gajah, peristiwa Abraham menyerang kota Mekah. Tuan-tuan dan puan, ini antara perkara menarik yang saya nak kongsikan. Kita barangkali menyangka bila sebut tahun gajah ni maksudnya ialah peristiwa biasa je lah kot. Mungkin gelaran tersebut hanya sampai kepada penduduk Mekah saja. Tapi tuan-tuan dan puan, ini antara perkara menarik yang saya nak kongsikan. Sebagaimana dalam kita kat dunia hari ini, kita sebut tahun Covid kan, 2019 kita kata 2019, 2020 kita sebut sebagai tahun Covid. Kenapa kita sebut tahun Covid? Kita sebut tahun Covid sebab nak cerita betapa how big the impact is to everyone. Jadi seperti itu juga disebut tahun gajah. Tahun gajah ni dia bukan sekadar menggegar Jazirah Arab. Tahun gajah ni peristiwa yang berlaku, usaha Abraha dengan pasukannya ketika itu nak menyerang kota Mekah, dia bukan sekadar menggegar Jazirah Arab, tetapi sampai menggegar Romawi dan Parsi. Sebab tu disebut tahun gajah. Nak ceritanya, Mekah ni jangan usik ah. Mekah ni jangan kacau. Jangan buat main. Ada Tuhan yang jaga ni. Sebab besar. Sebab nak gambarkan, sebab gajah pada ketika itu, Angkatan Tentera Bergajah adalah perkara yang besar. Perkara yang tak pernah orang buat. Tak pernah lagi mana-mana pasukan bawa. Siapa yang ada gajah pada ketika itu, mereka dikatakan disebut sebagai mereka yang mempunyai militeri yang paling gagah. Yang paling gagah, yang paling kuat. Maksudnya gajah macam mana nak kalahkan. Sebab tu ada cerita dalam cerita sejarah Islam, ketika mana Allahumma salli ala Muhammad, dalam perang Qadisiyah. Dalam perang Qadisiyah pada ketika itu first time. Itu first time tentera Islam berhadapan dengan tentera bergajah. Pada ketika itu tak tahu macam mana nak kalahkan. Tak tahu macam mana kita nak kalahkan gajah ni. Tak ada kelemahan. Gajah ni hampir tak ada kelemahan. Dia sangat cocok lah macam mana pun mereka masih lagi boleh terus bergerak. Sebab cuba tidak pegang kan selaput gajah tu kan, macam kulit gajah tu kan keras. So nak gambarkan betapa how big the impact is, bukan sekadar pada Jazirah Arab, bahkan hingga sampai kepada dua tamadun gergasi pada ketika itu. Maka itu disebut sebagai tahun gajah. Dan kemudian beberapa bulan selepas itu, dikatakan Allahumma salli ala Muhammad, dikatakan 40 hari selepas daripada itu, Nabi SAW kemudiannya lahir. Nabi SAW kemudiannya lahir. Yang mana Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri ada juga menyebut tentang beberapa riwayat di dalam kitabnya berkenaan ketika mana lahir Nabi SAW. Maka pada ketika itu keluar cahaya daripada rahim ibunya Siti Aminah. Itu cerita tentang kelahiran Nabi SAW. Dan kemudiannya lepas Nabi dilahirkan, Nabi diserahkan kepada keluarga Halimah As-Sa'diyah. As-Sa'diyah ni Bani Asad lah, Bani Asad, yang mana dia hantar kampung. Dan Syekh Safiur Rahman juga ada menyebut tentang memang budaya orang Arab ni, mereka anak-anak mereka akan hantar ke kampung-kampung. Mereka akan hantar ke satu tempat yang jauh daripada bandar. Sebab bandar ni antara tempat yang sentiasa ada banyak penyakit. Orang Arab percaya anak-anak kecil ni kalau mereka nak membesar menjadi seorang yang gagah, yang kuat, yang genius, mereka tak boleh duduk kat bandar. Mereka duduk kat kampung. Mereka kena biasa hidup susah. Dan kita pun yelah, kalau kita kat Malaysia pun kan, kita tengok macam kita pun dapat bandingkan kot. Kalau budak bandar dengan budak kampung, dia punya ketahanannya berbeza. Saya bukan nak merendahkan budak bandar, tidak. Cuma yang nak kata ketahanannya berbeza. Sebab mereka hidup dalam keadaan they need to survive. Berbanding bandar ni, mereka semua benda ada. Nak makan McD, McD sekadar call food panda kan. Maksudnya survival itu berbeza. Tahap survival itu berbeza. Begitu. Dan kemudian sepanjang hidup dengan keluarga Halimah, banyaklah beberapa perkara-perkara besar berlaku. Antaranya Nabi dibelah dada. Dan diceritakan juga Nabi SAW sangat bergaul dengan orang-orang kampung. Nabi juga dikatakan, menarik je, Nabi juga dikatakan, Nabi pada ketika itu, pada usia yang sangat kecil, Nabi sudah biasa berinteraksi dengan kambing-kambing. Maksudnya adalah Nabi bukan duk selesa lah. Maksudnya Nabi memang dilatih ketahanannya. Dan kemudian selepas daripada umur Allahumma salli ala Muhammad,
Kalau ikut perjanjian dalam buku memang ada sebut ketika mana umur 4 tahun Nabi perlu diserahkan. Tapi kemudiannya Halimah pujuk ibu Nabi SAW supaya tambah masa, drag masa. So bila sampai umur 5 tahun tu apa yang berlaku? Apa yang berlaku adalah pada ketika itu berlakunya peristiwa dia belah dada. So bila dia belah dada, jadi takut. Halimah jadi takut. Halimah pun serah kembali kepada Siti Aminah. Dan kemudian Nabi pun hidup dengan Siti Aminah. Siti Aminah kemudian pada usia 6 tahun Siti Aminah pula meninggal, Siti Aminah pula wafat. Dan kemudian Nabi pindah jagaan pula kepada datuknya Abdul Muttalib. Cerita dengan Abdul Muttalib ni, ini cerita panjang lah. Dan kemudian berlakulah beberapa perpindahan jagaan, yang mana Nabi SAW tidak pernah dibiarkan tinggal terkapai-kapai. Dan ini sesuai lah seperti apa yang disebut dalam surah Ad-Duha. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut apa? Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak pernah tinggalkan Nabi SAW. Alam yajidka yatiman fa'awa. Ketika mana Nabi jadi yatim, siapa yang menjaga Nabi? Siapa yang memelihara Nabi? Secara literalnya, yang menjaga Nabi adalah Abu Talib, Abdul Muttalib. Tapi yang lebih besar daripada itu adalah yang memelihara, yang menjaga Nabi adalah Allah Azza wa Jalla. Maka itu cerita tentang kelahiran sampailah kepada Nabi menjadi remaja. Dan kemudian jadi remaja, Nabi dah start berdagang. Nabi follow Abu Talib pergi berdagang. Dan kemudian lepas daripada itu, Nabi juga pernah terlibat dalam peperangan disebut sebagai Al-Fijar, perang Al-Fijar. Yang mana Nabi pada ketika itu, dalam kitab ni juga ada sebut tentang penglibatan Nabi dengan masyarakat. Nabi bukanlah orang yang tak bergaul dengan masyarakat. Sebab tu ketika mana Nabi sampai pada usia 35 ke 40, Nabi dapat gelaran Al-Amin. Pengiktirafan gelaran Al-Amin itu menggambarkan Nabi ni adalah orang penting dalam masyarakat. Nabi ni adalah orang sosial, orang yang sangat-sangat bergaul. Nabi ni bukan orang duk shot sendiri buat kerja-kerja kan, tetapi dah selesai. Begitulah, itu secara ringkasnya lah. Sehingga kepada Nabi SAW mencapai usia remaja, mencapai usia 25 tahun. Kemudiannya Nabi start berdagang. Nabi bukan sekadar pergi berdagang, Nabi jadi manager kepada perdagangan. Begitulah. Saya kira sekadar itu saja. Dan kemudian akhirnya Nabi sampailah kemudian bernikah dengan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Maka saya kira sekadar itu saja. Allahumma salli ala Muhammad. Sekadar itu sajalah untuk bahagian yang pertama pada hari ini. Moga-moga apa yang saya kongsikan sedikit sebanyak dia memberikan gambaran lah tentang apa yang ada dalam kitab Rahiq Al-Makhtub. Dan saya secara peribadi, saya berpandangan ini antara kitab yang semua orang perlu ada. Semua orang perlu ada. Buat pencinta Nabi SAW, ini antara kitab penting yang semua orang perlu ada. Kitab ni sangat mudah dibaca. Kitab ni saya kira walaupun tak ada background dalam bidang sejarah ke, bidang sirah ke, bidang agama ke, tak ada masalah. Dia kitab yang sangat ringkas, sangat terperinci, semua orang boleh baca. Dan saya percaya walaupun dia tak ada dalam background bidang agama, dia tidak akan salah faham. Dia tidak akan sampai kepada tahap alamak jadi sesat baca kitab ni. Tidak. Kitab Rahiq Makhtub ni adalah kitab yang sangat ringan dan sangat saya kira antara kitab yang semua orang perlu baca. Saya boleh katakan kalau untuk orang awam, ini adalah kitab permulaan untuk kita kenal sirah. Sebagai penutup, saya ada kongsikan dekat saya punya media sosial, dekat Instagram saya, tapi saya nak kongsikan juga di sini. Apa yang saya nak sampaikan adalah kita bila kita belajar tentang Nabi SAW, kita perlu tahu, kita belajar tentang Nabi ni daripada sudut yang mana. Yang kita sedang belajar ini, yang kita sedang go through pada hari ini, pada tengah hari ini, apa yang kita sedang go through adalah kita sedang go through sirah. Kalau kita baca kitab Syama'il Muhammadiyah, kita sedang go through apa yang disebut sebagai surah. Surah ni gambaran. Dan kemudian yang ketiga, iaitulah dalam kita sedang mengkaji tentang Nabi SAW, dalam kita sedang belajar tentang Nabi SAW, ada satu bahagian lagi yang saya kira ini adalah bahagian yang sangat penting, iaitu yang disebut sebagai sarirah. Sarirah ni, dia lebih besar daripada itu, adalah kita memaknakan setiap daripada apa yang kita dapatkan pada kehidupan Nabi SAW. Begitu. Jadi itu antara perkara lah saya nak kongsikan. Saya minta maaf, jam pun sudah menunjukkan 12.35 tengah hari. Saya tidak boleh terus drag, nanti saya mengambil masa tuan-tuan dan puan-puan. Dan saya pun tulis 30 minit je, dah 35 minit dah. Itulah nak cerita tentang sirah ni sebenarnya 30 minit tak puas sebenarnya. Rasa tak cukup.
saya rasa bersalah sebenarnya, sebab saya rasa saya banyak tidak memberikan hak pada bahagian-bahagian tertentu. Tapi tidak mengapa lah, tidak mengapa. Yang penting lebih besar daripada itu adalah saya dapat spark rasa berkobar-kobar, rasa eager tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan yang dirahmati Allah SWT, untuk study, untuk baca sendiri berkenaan Nabi SAW. Moga-moga pembacaan kita punya usaha kita untuk mendengar tentang sirah, mendengar tentang cerita-cerita Nabi SAW akan menyebabkan kita ini dapat berkumpul bersama Nabi SAW di dalam syurga kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi saya kira sekadar itu saja. Terima kasih sekali lagi semua. Saya minta maaf kekurangan daripada diri saya sendiri. Yang baik itu datang pada Allah SWT, yang kurang itu datang pada kelemahan diri saya sendiri. Hakikatnya kedua-duanya datang pada Allah SWT. Barakallahu fikum. Kita tutup majlis kita pada tengah hari ini dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr ila alladhina amanu wa 'amilus salihat tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik, terima kasih semua.